Okay, so hari ini kita akan tengok binomial expansion. So, apa dia binomial expansion? Baik, bi tu maksudnya adalah dua. Nomial ni adalah term. So, maksudnya dua term yang kita akan expand. Okay, dua term yang kita akan expand. Baik, so di sini dia bagi tahu expansion of A plus B to the power of N. So, kita tengok dulu basic. Baik, basic yang kita pernah belajar adalah kalau A plus B square, ini maksudnya adalah A plus B darab dengan A plus B. So, bila kita expand, kita akan dapat A square plus 2AB plus B square. Okay, so macam mana dengan A plus B cube? So, ini sebenarnya adalah A plus B darab dengan A plus B darab dengan A plus B. So, ni adalah sama dengan A square plus 2AB plus B square darab lagi dengan A plus B. So, jawapan dia kita akan dapat A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. So, macam mana kalau kita ada power yang lagi besar, contohnya 4, 5, 6, 20, 100. Okay, so macam mana nak buat expansion? Yang kita belajar setakat ni adalah sampai A plus B cube saja. Itu pun kalau kita tengok kat sini, kita punya jalan kerja pun dah banyak. So, di situlah datanya Pascal's triangle. Pascal's triangle ni bukan Pascal yang movie tu. Okay, ni adalah Pascal triangle. Pascal ni adalah nama orang. So, apa dia Pascal triangle? Okay, basically dia akan start dengan 1, 1, 1, 1. So, untuk ini row yang pertama. Okay, ini row yang kedua. Untuk dapatkan row yang ketiga, kita akan buat macam ni. Ini satu hujung ni, sini satu hujung ni. Di tengah-tengah ni adalah hasil tambah antara term ni dan term ni. So, kita akan dapat 2 sini. So, start dengan 1, 1, 1. Yang seterusnya, sini pun 1, sini 1. Di tengah-tengah hasil tambah antara 2 term ni, 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian, row yang seterusnya di sini. Okay, always start dengan 1, 1. Kemudian, di tengah-tengah ni adalah hasil tambah 2 dengan 1 jadi 3. Sini pun sama, 2 dengan 1 jadi 3. Kemudian, row yang seterusnya start dengan 1, 1. Di tengah-tengah ni adalah hasil tambah 3 dan 1. Di tengah-tengah ni adalah hasil tambah 3 dan 3. Dan di tengah-tengah ni adalah hasil tambah 3 dan 1. Okay, so faham macam mana kita bina kita punya Pascal triangle ni. Okay, so kita akan dapat macam ni. Okay, so apa gunanya Pascal triangle ni? Okay, dia sebenarnya dia bagi coefficient. Okay, dia bagi kepada kita coefficient. Apa dia coefficient? Coefficient adalah nombor yang dekat depan term ni. Okay, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 1. Dia adalah untuk yang dekat sini. Ini adalah untuk term yang kuasa 2. Okay, kuasa 2. Kalau di sini, ini 1, ini 3, ini 3, ini 1. So, dekat mana? Ini yang row yang keempat ni. Ini adalah untuk kuasa 3. Ini adalah untuk yang kuasa 4. Ini adalah untuk yang kuasa 5. So, kalau A plus B kuasa 5, okay, kita tengok koefisien yang dekat depan ni. 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, tengok dekat sini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Okay, so Pascal triangle ni dia bagi kita adalah coefficient. Okay, untuk binomial expansion tu. So, kita try tengok example Pascal's triangle ni. Okay, so soalan A, 2x minus y cube. So, macam mana kita nak jawab soalan ni menggunakan Pascal triangle? Kita tak nak guna cara biasa, iaitu 2x minus y, 2x minus y, 2x minus y. Okay, kita tak nak guna cara ni. Kita nak guna cara baru, iaitu guna Pascal triangle. Baik, yang pertama kita kena tengok dulu apa dia kita punya first term. Ini adalah kita punya first term. Ini adalah kita punya second term. Dan apa power kita? Power 3. So, saya tulis dulu sini first term,
adalah 2x, second term adalah negative y, kemudian power kita adalah 3, iaitu highest power lah. Power yang paling tinggi adalah kuasa 3. Lowest power, okay, power adalah kosong. Okay, lowest power always kosong. So macam mana kita nak buat? Baik, 2x minus y kuasa 3, kita boleh buat macam ni. Yang pertama kita akan letak susunan dia, koefisien dulu. Koefisien, kemudian darab dengan first term, kemudian darab dengan second term. Atas ni kita akan letak power. Okey, dua tempat tu adalah power. Baik, untuk kuasa 3, apa kita punya koefisien? Okey, koefisien dia kalau ikut susunan adalah 1, 3, 3, 1. Okey, ini adalah koefisien untuk kuasa 3. Kuasa 3. So, kita teruskan dengan soalan kita. Yang pertama adalah koefisien. Koefisien apa dulu yang pertama? Iaitu 1. So, saya akan letak 1 sini. Kemudian first term kita apa? 2x. Okey, kemudian ada kuasa kan? Kuasa dia adalah kuasa yang paling tinggi, iaitu 3. Okey, start dengan kuasa yang paling tinggi, iaitu 3. Kemudian second term adalah negative y, start dengan kuasa yang paling rendah, kosong. Kemudian tambah, okey, sama juga koefisien yang seterusnya adalah 3. So kita letak sini 3. Kemudian first term kita adalah 2x. Okey, kemudian ini kuasa dia akan makin menurun. 3 ni akan menurun 1 jadi 2. So sini 2. Okey, kemudian kita punya second term adalah negative y. Yang second term ni pula akan makin menaik daripada kosong pergi kepada 1. Dia macam tu. Kemudian kita teruskan tambah. Okey, apa dia koefisien yang seterusnya? 3. So sini koefisien dia 3. Kemudian first term kita apa? 2x. Okey, apa kita punya power? Makin menurun daripada 2 menjadi 1. Kemudian kita punya second term apa dia? Negative y. Apa kita punya power? Baik, daripada 1 naik lagi jadi 1. So jadi 2. So yang first term, okay, first term ni always menurun. Yang second term ni always menaik. Okay, macam tu. Okay, kita teruskan lagi. Tambah. Koefisien yang seterusnya adalah 1. So sini 1. Kemudian ini adalah 2x. Jadi kosong, menurun. Okay, kemudian negative y akan jadi 3. So bila kita berhenti? Bila yang second term ni dah dapat highest power dan first term ni akan jadi lowest power. Okay, lowest power kita adalah kosong, highest power kita adalah 3. So kemudian kita akan simplify lah. 1 darab dengan 2 kuasa 3 x kuasa 3, negative y kuasa kosong akan jadi 1, tambah 3, 2 kuasa 2 x kuasa 2, kemudian negative y, tambah 3, 2 kuasa 1, ini akan jadi 2x lah. Okay. Kemudian ini akan jadi negatif 1 kuasa 2, y kuasa 2, tambah 1, 2x kuasa kosong akan jadi 1. Kemudian ini akan jadi negatif 1 kuasa 3, y kuasa 3. Kemudian simplify lagi, kita akan dapat 8x kuasa 3 tolak 12 x kuasa 2 y tambah 6x y kuasa 2 tolak y kuasa 3. Okay, so itulah jawapan untuk 2x minus y cube. So ingat, okay, dia punya susunan dia adalah koefisien. Okay, koefisien, kemudian first term, kemudian ini kuasa yang paling highest. Okey, kuasa yang paling highest. Kemudian ini adalah second term. Kemudian ini adalah kuasa yang paling lowest. Kemudian plus and so on lah. Okey. Untuk soalan B, kamu try buat sendiri. Ini soalan B sebagai kamu punya exercise. Jawapan pun dah ada. Okey. Try buat sendiri dahulu. Okay, next kita akan pergi kepada factorial notation. Ini dah pernah belajar juga dulu masa sekolah menengah.
So definition dia adalah n factorial. Okay, ini adalah n factorial, cara sebut dia. Tapi masa saya belajar dulu, saya sebut n terkejut. So kamu tak tahulah kamu sebut apa untuk ingat benda ni. Okay, so n factorial dia adalah sama dengan ini ada definition dia, n dulu darab dengan n-1 darab dengan n-2 and so on sampailah 1 je tinggal. So itu adalah n factorial dan n tu mesti positive integer. Itu syarat dia. Kemudian definition of binomial coefficient. Okay, binomial coefficient kita boleh cari dengan menggunakan rumus NCR. Okay, NCR ataupun formula dia adalah n factorial bahagi dengan n-r factorial darab dengan r factorial. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk NR macam ni. Okay, example 7. Factorial notation. So, 0 factorial ini adalah sama dengan 1. Okay, 0 factorial senang je, sama dengan 1. Itu kamu boleh tekan kalkulator. Baik, B1 factorial pun adalah sama dengan 1. Properties yang A ni kamu kena ingat, 0 factorial adalah sama dengan 1. Baik, C 5 factorial. So 5 factorial adalah sama dengan 5 darab dengan 4 darab dengan 3 darab dengan 2 darab dengan 1. Dia mesti habis sampai 1. So kamu akan dapat jawapan dia 120. Okay, example 8, binomial coefficient. Evaluate, baik, soalan 1 52. Ini kita boleh tulis sebagai 5C2. Okay, boleh tekan kalkulator, tapi saya nak tunjukkan cara menggunakan formula. Okay, so ini adalah sama dengan 5 factorial bahagi dengan n-r, 5 tolak 2. Jadi 3 factorial. Kemudian r adalah 2, so 2 factorial. So, pemudahkan dia akan jadi 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan 3 darab 2 darab 1 darab 2 darab 1. So, kita boleh potong. Kita akan dapat, okay, ini hilang, lagi apa lagi, ini hilang. So kita akan dapat 20 bahagi 2. So ini adalah sama dengan 10. Kemudian yang seterusnya 10C6. So ini kamu boleh try buat. Okay, kamu gunakan rumus. Okay, so dia akan jadi 10 factorial bahagi dengan 4 factorial darab dengan 6 factorial. So cuba buat yang tu. Saya akan tunjukkan yang ketiga, iaitu 64 darab. Okay, ini darab dengan 53. So dia akan jadi, ini saya akan gunakan formula. So 6 factorial bahagi dengan 2 factorial darab dengan 4 factorial. Kemudian dapat jawapan ni kita akan darab dengan 5 factorial bahagi dengan 2 factorial darab dengan 3 factorial. Okay, so buat macam biasa, 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan 2 darab 1 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. 5 factorial adalah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Ataupun saya boleh tulis macam ni, 5 darab 4 darab 3 factorial bahagi dengan 2 darab 1 darab 3 factorial. So boleh juga kalau nak buat macam tu. Kemudian kita akan potong mana yang patut. 3, 4. So ini 3 factorial potong dengan 3 factorial. So kita akan dapat, ini 30 bahagi 2. Ini adalah 20 bahagi 2. So kita akan dapat 15 darab dengan 10. So kita akan dapat 150. Okay, so yang ini kamu kena tahu macam mana nak guna formula. Tapi mostly kita akan tekan calculator. Tapi kena tahu jugalah macam mana nak guna formula. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung dengan binomial theorem pada next video. Itu sahaja. Thank you guys.